Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. 13 hari bulan 9, webinar yang pertama untuk minggu ini pada hari Isnin, dan webinar yang seterusnya ialah pada hari Selasa. Bersama dengan saya dalam webinar kali ini ialah Rizwan, Ujang dan juga Safwan. Okey. Jadi ada permintaan untuk menjelaskan bagaimana berlakunya keadaan pertindihan, berlakunya keadaan yang bertindih untuk support dan resisten, especially pada time frame yang kecil. Jawapan mudah dia, saya bagi jawapan mudah dia terus. Jawapan mudah dia ialah bila mana berlakunya pertindihan bermula daripada H4, H1 dan ke bawah. Okey. Sebenarnya zon yang berlaku pertindihan itu merupakan zon yang sesuai untuk dijadikan entry untuk scalping. Gitu. Baik. Kita terus pergi kepada H4. Contoh. Okey. So sekarang ni saya ambil anak panah ni, saya tandakan. Okey. Visualization H4. Baik. Kalau kata tuan-tuan perhatikan sekarang, ini support yang pertama, support yang kedua, support yang ketiga dan support yang keempat. Jadi kita ada 4 support. Okey. Ini support yang paling awal sekali dalam kawasan ni lah. Baik. So sekarang ni saya akan tandakan dulu support ni macam ni. Okey. Tak payah ikut spek lah, saya tak nak ikut spek. Just biarkan je dulu. Sepatutnya kena warna pink lah sepatutnya. Jadi kita buat yang tu dulu. Baik. Yang keduanya ialah support yang berada di sini, yang mana support ni dia tak ada shadow langsung, so nak tanda pun tak boleh. Okey. Baik. Yang seterusnya, yang ketiga, iaitu di sini. Support ni pula dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. Okey. Jadi fokuskan pada kawasan yang berlaku pertindihan. Dekat mana? Dekat warna putih. Ni dia. Warna putih ni. Ni dia. Kat kawasan ni. Okey. Sekarang ni saya keluar balik. Bila mana saya dah keluar, okey, kita andaikan bahawa sekarang ni price nak terjun macam ni. Okey. Price nak terjun macam ni. Dia bermain dalam kawasan support ni. Ni support ni tak ada lagi ni. Kita back to the first support balik. Okey. So dekat situ H1. Okey. Sinilah dia. Ni kawasan dia. Kalau kita buka H1, M30. Okey. Masih lagi sama. Kemudian kita buka M15. Okey. Okey, dekat sini. Kemudian M5. Itu dia support dia. Baik. Sekarang ni saya menjelaskan bagaimana keadaan support yang bertindih. Okey. Dekat H4 ada 4 kedudukan support. 1, 2, 3, 4. Bila mana berlaku pertindihan support daripada time frame yang sama, makanya kawasan tersebut merupakan kawasan yang sesuai untuk dijadikan entry buy ataupun sell bagi kaedah scalping. Cara trade scalping. Baik. Sekarang ni fokuskan yang ni dulu. Fokuskan support yang ni dulu. Yang ni, okey. Yang line ni pasal apa? Pasal bila saya maki yang ni dia bertindih, sebab tu saya bubuh line. Okey. Sekarang ni kita padam line ni balik. Fokuskan hanya pada Fokuskan hanya pada support yang warna kelabu ni je. Maknanya yang first support sahaja. Dan kita reaction dia kita nak tengok dekat sini. Okey. Baik. So kita turun H1. Bila mana turun kepada H1, boleh nampak yang mana ni dia. Ni dia. Ini yang berlaku pertindihan ni dekat sini. Ni dia kawasan ni. Okey. Jadi sekarang ni Jadi sekarang ni yang ni bila mana dia tidak berada. Okey, support ni
dia tak berada dalam kawasan support yang sama. Maksudnya dia punya open bull atau open bull ataupun close bear dia tak berada dalam kedudukan support ni tadi. Jadi kita tak ambil. Kita biarkan dulu. Kita turun tengok M30 pula. Baik. Kalau kita perhatikan pada M30, support ni dia terbahagi kepada dua. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Ujang boleh nampak tak? Nampak juga, nampak. Nampak Baik, sekarang ni saya tarik balik yang ni. Okey, saya fokuskan macam ni. Tu dia. Jadi sekarang ni ini support H4 dan M30. Saya buat macam tu. Itu dia. Okey. Baik. Turun pada time frame yang lebih rendah. Ni dia. 1, 2. Kedudukan support yang bertindih. Tu dia kat situ. Jadi yang ni M15, M30 dengan M15. Gitu. Okey. Ini daripada time frame yang berbeza dan dikecilkan. Yang ni. Okey. Bila mana M5, okey, masih lagi cun. Kemudiannya kita boleh kecilkan macam ni. Maknanya ni M30, M15, M5. Okey. Cikgu sekejap cikgu. Jadi line marking tu tak payah tarik sampai belakang tadi. Tak payah, tak apa. Tak payah, tak apa. Sekejap. Sekarang ni macam ni. Ini dia punya start dia kat sini. Nampak? Ya, nampak. Okey. Jadi bila mana saya kecilkan, saya turun kepada time frame H1. Mana pergi pula dah? Okey. Bila saya turun pada H1, support tu sebenarnya kat sini. Nampak? Ya. Okay. Tapi saya tak boleh nak tanda pasal apa? Dua ni luar pada zon, yang ni je dalam zon. Faham? Faham. Okey. Sekarang ni saya tanda dia akan jadi macam ni. Yang ni maksudnya H4, H1. Dia akan jadi gitu. Okey. Bila saya turun M30, yang atas ni dia dah termasuk yang ni, yang kat sini. Sebenarnya awalnya kat sini, tapi saya tarik pergi sini lah bila dah kecil sampai M5 tadi. Okey, boleh? Okey. Yang ni sekali kita turun sampai M5 tadi. Yang ni pula dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Boleh nampak? Okey. Dia akan jadi macam tu. Okay. Sekarang ni bila saya turun lagi M15, okey, sini M15, so saya akan tarik dia ke depan. Tadi dia kat sini. Ni saya tarik pergi sini. Ni dia akan jadi kecil macam ni. Ni M15. Gitu. Bila saya turun lagi M5, okey. So sekarang ni saya turun M5. Okey. Jadi saya akan betulkan kedudukan support tu dekat sini. Gitu. Boleh? Okey, faham. So ini pertindihan daripada H4 sehinggalah kepada M5. Yang ni pula H4, H1 tak ada. Yang ni. Dia lompat. H4, M30, M15, M5. Boleh? Nampak? Okey, nampak cikgu. Jadi bila mana kita nak scalping apa benda semua, tu boleh masuk kat situ, nampak? Reaction dia. Tu keadaan dia. Boleh? Boleh cikgu. So saya stopkan kejap. Saya recording ni saya cut. Saya akan tajukkan dia cara marking support yang bertindih melalui time frame yang berbeza. Sebelum tu, penerangan berkenaan dengan macam mana nak tanda support pada time frame yang sama dan dia bertindih. Jadi kita ada dua explanation dalam satu video. Okey. Masalahnya jauh sangat. Kang takut kalau turun time frame yang rendah Kang dia tak ada. Okey, yang ni pun jauh, yang ni pun jauh. Yang ni okey. Yang ni boleh ambil. Yang ni saya boleh fokus pada support ni. Okey, baik. So macam mana nak tanda bila mana berlaku pertindihan dalam time frame yang sama? Okey. Contoh. Okey. Ambil yang bawah dulu, kemudian baru ambil yang atas. Okey, selesai. Yang kedua,
Okey, ambil yang bawah dulu. Okey, kemudian baru ambil yang atas, mana satu lebih rendah. Normally open bull akan lebih rendah lah, normal macam tu lah. Okey. Jadi ni dia, yang warna putih ni, ini dia kawasan dia yang bertindih. Boleh tak? Ujang? Boleh? Boleh cikgu. Cara yang paling senang. Open bull, hujung dia. Mana yang low? Yang ni ke yang ni low? Ambil yang paling low. So terus tarik macam tu. So itu zon bertindih sebenarnya. Kemudian turun pada time frame yang lebih rendah, iaitu weekly. Okey. Bila mana kita buka dekat weekly, kita boleh nampak ni dia. Yang ni yang termasuk dalam kawasan yang bertindih. So sebenarnya dia akan jadi yang paling banyak berlaku pertindihan. Dan tengok reaction dia macam mana, nampak? Ni weekly. Kita turun pada daily. Okey. Bila mana kita turun pada daily, ni dia support dia. Ni, kat sini. Tarik ke sini pula. Gitu. Nampak? Ni monthly, weekly, daily. Kita tengok H4. Jadi ke tidak? Mana pula dia? Tu dia. Nampak? So ni monthly, weekly, daily, H4. Dia dah jadi gitu dah. Sebab tu bila mana kita start analisis, saya akan tekankan permulaan analisis tu adalah untuk mencari support dengan resistance dulu. Fokuskan kepada kawasan yang bertindih. Sebab normally kita ada possibility untuk kita gain floatless entry. Ada kemungkinan lah, insya-Allah kalau ada rezeki kita boleh dapat floatless entry. Maknanya entry je jalan. Ni puak-puak jenis yang suka full margin ni memang minat sangat lah entry jenis macam ni. Kita tengok berapa pip dia float. Tu adalah lebih kurang dalam 1.5 pips dia float. Okay. Dan dia punya gain dia daripada bawah ni naik ke atas ni 205 pips. Tapi saya tak minat lah jenis macam ni, nak kena menunggu depan ni. Saya tak minat lah jenis macam tu, saya tak minat. Okay, so dua penerangan. Yang pertama berkenaan dengan macam mana keadaan berlakunya pertindihan, marking yang sama, support untuk kes ni, situation pada malam ini. Saya telah pun menerangkan berkenaan dengan cara nak marking support yang berlaku daripada time frame yang berbeza. Awal tadi saya dah menerangkan mana H4 turun H1, M30, M15, M5. Yang paling rendah saya turun M5 lah. Dan yang kali ni pula, yang tadi saya terangkan untuk CAD JPY. Okay. Yang kali ni pula start dengan monthly untuk currency USD JPY, di mana berlakunya pertindihan dua support pada time frame yang sama, iaitu monthly. Dan seterusnya kita kita turunkan dia daripada time frame monthly turun sampai kepada H4 dan sebagainya. Itu cara dia macam mana kita nak marking. Dan apa kegunaan dia pula? Kegunaan ataupun benefit bila mana kita tanda, kita cari, kita fokus pada kawasan yang berlakunya pertindihan. Benefit dia ialah biasanya zon-zon yang berlaku pertindihan ni tadi merupakan zon yang sesuai untuk dijadikan sebagai full margin punya entry. Tapi nak tunggu dia jadi apa benda semua tu, itu bukan minat saya lah. Saya tak selesa dengan trade yang cara sebegitu. Saya jenis buka chart pagi, saya tengok data macam mana, berap sekali entry, berapa layer, berbelah layer. Satu pair pun ada 14 layer. Kalau kata 5 pair kalilah 14 kali 5, duk ada 60 entry. Gitu. Saya hari-hari gitu. Macam ni punya style saya tak minat, saya tak selesa. Nak kena tengok, nak kena pantau. Saya tak suka benda macam tu. Baik, so Ujang ada soalan lagi? Tak ada cikgu. Tinggal nak training lukis Nak training lukis ni dengan masalah yang Ujang ada, semoga berjaya lah. Tapi macam mana pun jangan push. Kena ingat, kesihatan jauh lebih penting daripada duit. Kena ingat benda tu. Baik, yang lain-lain ada soalan?